Selamat sejahtera, salam kasih sayang dan salam ukhuwah dari kami Selamat sejahtera, salam sayang dan salam ukhuwah dari kami. Saya Ada Farhana binti Muhammad Sabri sebagai moderator untuk forum kali ini. Para hadirin sekalian, bersyukur kita kerana diberi peluang dapat kita bersua dalam gelanggang forum untuk berdiskusi bersama saya pada pagi yang berbahagia ini bagi mengupas permasalahan yang timbul sejak akhir-akhir ini. Duduk di bawah pohon mudara sambil merenung sinaran bulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan taulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua peserta forum. Pada hari ini, kita akan membincangkan topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu akhlak mulia sebagai cerminan penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Bersama kita hari ini adalah panel-panel yang dihormati, terdiri daripada para ahli agama dan cendekiawan Islam. Pertama, izinkan saya memperkenalkan panel kita. Di sebelah kanan saya ialah Ustazah Arisa yang merupakan seorang pensyarah dalam bidang akidah dan fiqh. Apa khabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Terima kasih saudari moderator. Okey, seterusnya Puan Aisyah yang merupakan seorang penceramah motivasi yang aktif dalam pembangunan akhlak generasi muda. Apa khabar Puan Aisyah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik moderator. Terima kasih semua. Berbalik kepada topik kita mengenai akhlak mulia yang merupakan elemen penting dalam kehidupan seorang Muslim. Kita semua sedia maklum bahawa akhlak mulia merupakan elemen penting dalam kehidupan kita. Ia menjadi cerminan langsung daripada penghayatan akidah yang benar dan pelaksanaan ibadah yang tulus. Seorang Muslim yang benar-benar menghayati akidah akan berusaha untuk membentuk dirinya dengan akhlak yang baik dan terpuji. Hal ini selari dengan tujuan utama Islam yang bukan sekadar mewujudkan hubungan yang baik antara manusia, iaitu hablum minallah. Malah kita sebagai manusia harus membina hubungan baik sesama makhluk juga, iaitu hablum minannas. Jadi mari kita mulakan forum kita dengan persoalan pertama. Apa pengertian sebenar akhlak dalam Islam dan bagaimana ia berkait dengan akidah serta ibadah? Apa menurut Ustazah Arisa? Terima kasih saudari moderator. Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa akhlak dalam Islam merangkumi segala aspek kelakuan, adab dan sikap kita terhadap orang lain, alam sekitar dan diri sendiri. Ia datang daripada perkataan Arab, iaitu khuluq, yang bermaksud watak atau perangai. Dalam konteks Islam, akhlak yang baik adalah pentulan daripada keimanan seseorang. Sekiranya seseorang Muslim memahami akidah dengan betul, iaitu kepercayaan kepada Allah dan Rasul, hari kiamat dan segala perkara yang wajib, dia akan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan merangkumi perintah Allah. Selain itu, ibadah juga seperti solat, puasa, zakat adalah amalan-amalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apabila seseorang melakukan ibadah dengan ikhlas, maka ia akan mempengaruhi akhlaknya. Rasulullah SAW baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Bermakna akhlak yang baik adalah antara tujuan utama kedatangan Islam. Dengan akhlak yang baik dan ibadah yang khusyuk, akhlak seseorang akan terbentuk secara automatik. Terima kasih Ustazah Arisa. Jadi akhlak yang mulia itu sebenarnya lahir daripada penghayatan akidah yang mendalam dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Baik, kita pergi kepada panel kedua. Puan Aisyah, bolehkah Puan terangkan bagaimana akhlak seseorang boleh mencerminkan kualiti ibadahnya? Baiklah, terima kasih moderator. Memang benar bahawa akhlak seseorang itu sebenarnya adalah cerminan dari kualiti ibadah yang dilakukan. Sebagai contoh,
Solat bukan sekadar gerakan fizikal, tetapi ia juga mengajar kita untuk menjauhi perkara keji dan munkar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut 45. Oleh itu, seseorang yang melakukan solat dengan penuh khusyuk dan berhayatan akan menunjukkan perubahan dalam tingkah laku sehariannya. Dia akan menjadi lebih sabar, jujur dan amanah dalam segala urusan. Sebagai contoh lain, puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita erti kesabaran, menahan diri bukan sahaja dari makan dan minum, tetapi juga dari perbuatan yang merosakkan akhlak, seperti mengumpat, menipu dan berprasangka buruk. Apabila ibadah dijalan dengan betul, ia akan melahirkan individu yang berakhlak mulia. Menarik sekali. Terima kasih kepada Aisyah. Ibadah yang dilakukan dengan hayat yang mendalam sememangnya akan mencerminkan akhlak yang baik dalam kehidupan seharian kita. Dalam ajaran Islam juga, orang yang beragama Islam harus bertauhid dengan benar. Orang yang tidak mengesahkan Allah disebut syirik, sedangkan syirik merupakan perbuatan yang hina dalam agama. Firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-13, wa isqala Luqman li abihi wa huwa abadi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirku la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada panel seterusnya. Ustazah Alisa, bagaimana pula cabaran dalam menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam dunia moden yang penuh dengan godaan materialistik? Baiklah, ini merupakan soalan yang sangat relevan dalam dunia kita hari ini. Memang tidak dinafikan, kita semua berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam mengekalkan akhlak yang mulia. Antara cabaran utama ialah godaan materialistik dan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Media sosial contohnya seringkali mendorong orang untuk bermegah-megah dengan harta, kecantikan fizikal dan kedudukan yang kadang-kadang menjadikan kita lupa akan akhlak yang seharusnya dipelihara. Namun, solusinya kembali kepada pangkuan akidah dan pendidikan. Jika kita mendidik generasi muda dengan nilai-nilai Islam yang kukuh sejak kecil serta memastikan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, maka mereka akan lebih tahan terhadap godaan dunia. Rasulullah SAW sentiasa menjadi contoh terbaik dalam menunjukkan akhlak yang mulia walaupun beliau berhadapan dengan pelbagai godaan. Kita juga perlu mengikut teladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terima kasih Ustazah Alisa. Jadi walaupun kita berhadapan dengan berbagai cabaran dalam dunia moden ini, dengan hayatan akidah yang benar dan pendidikan yang baik, kita dapat membentuk akhlak yang mulia. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW adalah contoh akhlak terbaik untuk manusia. Hari ini kita akan menggali lebih mendalam mengenai sifat-sifat baginda yang mulia dan bagaimana kita boleh meneladani baginda
dalam kehidupan seharian kita. Sejajar dengan hadis riwayat Ahmad, iaitu aku diutuskan oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, bolehkah Puan Aisyah terangkan beberapa sifat utama akhlak Rasulullah SAW dan bagaimana ia mencerminkan pribadi mulia baginda? Terima kasih moderator. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan paling sempurna akhlaknya. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beberapa sifat akhlak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menonjol ialah kejujuran, iaitu as-siddiq. Baginda dikenali sebagai Al-Amin, yang bermaksud yang dipercayai. Kejujuran baginda begitu hebat sehingga sebelum diangkat menjadi Nabi, seluruh masyarakat Arab mempercayai baginda. Baginda tidak pernah berdusta walaupun dalam perkara yang kecil. Selain itu, kesabaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesabaran yang luar biasa, terutamanya ketika menyebarkan Islam di kalangan masyarakat yang sering menentang baginda. Contohnya yang paling jelas adalah ketika baginda dihina dan diserang di Taif, tetapi baginda tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Selain itu, seterusnya, pemaaf, al-af. Baginda sangat pemaaf, bahkan terhadap musuh-musuh yang paling keras. Sewaktu penaklukan Mekah, baginda memaafkan orang-orang Quraisy yang selama bertahun-tahun memerangi dan menzaliminya. Baginda berkata kepada mereka, pergilah kalian semua bebas. Ini hanyalah sebahagian kecil daripada banyak lagi sifat-sifat akhlak mulia yang Rasulullah miliki. Setiap perbuatan baginda adalah contoh terbaik untuk kita teladani. Betul. Terima kasih Puan Aisyah. Nampaknya kejujuran, kesabaran dan pemaaf adalah sifat-sifat yang sangat dominan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Ustazah Alisa. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ini boleh diterapkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga? Syukran jazilan saudari moderator. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sempurna, bukan sahaja dalam masyarakat tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga. Baginda sangat penyayang dan lemah lembut terhadap keluarganya. Contoh akhlak Rasulullah dalam sekeluarga yang boleh kita teladani termasuklah kasih sayang, ar-Rahman. Baginda sentiasa menunjukkan kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Baginda tidak pernah mengabaikan mereka dan selalu memberikan perhatian serta mendengar masalah mereka. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menyebut bahawa baginda adalah seorang suami yang sangat penyayang dan sering membantu dalam kerja-kerja di rumah. Dan kedua, keadilan, al-adl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat adil terhadap baginda. Walaupun baginda mempunyai beberapa isteri, baginda memastikan setiap daripada mereka mendapat layanan yang sama. Baginda sentiasa berlaku adil dalam segala hal, baik dalam pemberian nafkah maupun dalam kasih sayang. Dan yang terakhir, kesabaran dan toleransi dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk bersabar dan bertoleransi. Baginda tidak pernah bertindak kasar atau memarahi
isteri-isterinya walaupun dalam situasi yang mencabar. Baginda bersifat penyabar dan sentiasa menjaga perasaan keluarganya. Terima kasih Ustazah atas pandangan yang sangat menarik. Jadi kita boleh lihat bahawa akhlak Rasulullah SAW dalam keluarga sangat penting untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Yang penuh dengan kasih sayang, keadilan dan kesabaran. Sekarang saya beralih kepada Puan Aisyah. Bagaimana pula akhlak Rasulullah SAW ini dapat diterapkan dalam kepimpinan dan hubungan dalam masyarakat? Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam kepimpinan dan interaksi dengan masyarakat. Baginda bukan sahaja seorang pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara dan masyarakat. Antara sifat-sifat kepimpinan Rasulullah SAW yang sangat penting untuk kita teladani ialah tawaduk, iaitu rendah diri. Walaupun baginda adalah pemimpin yang paling dihormati, Rasulullah SAW tidak pernah bersikap sombong. Baginda sentiasa merendah diri dan bergaul dengan semua orang, tanpa membezakan antara kaya atau miskin, tua atau muda. Baginda menunjukkan bahawa seorang pemimpin harus sentiasa dekat dengan rakyat. Kedua, keadilan, iaitu baginda sentiasa berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambil. Tidak kira siapa yang terlibat, sama ada sahabat karibnya atau orang biasa. Rasulullah SAW akan tetap menegakkan keadilan, bahkan dalam urusan kecil sekalipun. Baginda memastikan tiada ketidakadilan berlaku. Ketiga, berani, iaitu Rasulullah SAW sangat berani dalam mempertahankan kebenaran. Baginda tidak pernah gentar untuk menegakkan Islam walaupun menghadapi pelbagai ancaman. Keberanian ini ditunjukkan bukan sahaja di medan perang, tetapi juga dalam menyampaikan kebenaran dengan tegas walaupun ditentang hebat oleh musuh-musuh Islam. Ini adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kepimpinan. Jika seorang pemimpin meneladani akhlak Rasulullah SAW, masyarakat akan berkembang dengan penuh harmoni, adil, berdaya maju. Terima kasih Puan Aisyah. Jadi daripada perbincangan kita hari ini, jelas bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah teladan yang harus kita amalkan dalam semua aspek kehidupan, sama ada dalam keluarga, kepimpinan atau masyarakat. Kejujuran, kasih sayang, keadilan, kesabaran dan keberanian adalah sifat-sifat yang terpuji jika diterapkan dalam kehidupan kita. Pasti akan membawa kebaikan. Jadi sebagai kesimpulan, akhlak mulia adalah cerminan langsung daripada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Akhlak yang baik tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan manusia lain, tetapi juga meneguhkan hubungan kita dengan Allah. Panel-panel kita hari ini telah memberikan pandangan yang sangat bernas dan mendalam mengenai kepentingan akhlak dalam Islam. Terima kasih kepada Ustazah Alisa dan Puan Aisyah atas penyertaan dan pandangan yang diberikan. Dan kepada para peserta, semoga forum ini memberikan kita semua pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akhlak yang mulia boleh mencerminkan penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar hidahan jati. Kami berkumpul penuh harapan, moga forum ini memberi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.